Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua. Selamat malam ni. Petang kot. Okey. Assalamualaikum semua. Diam dah. Ada orang ke tak? Okey. Orang bagi salam dah hai. Ampuni. Okey. So, seperti yang dijanjikan, ni saya buat pula topik pula. Differentiation. Okey. Tak ada yang nak masuk lagi rasanya. Dia berjanji nak masuk, dia tak masuk lagi. Saya malah nak menunggu call saya dah buat recording kan. So, nanti kalau lewat bertengoklah recording. Dengar suara saya, dengar kan. Kalau tak dengar, tak ada salam jadi. Clear tak? Okay. Malam saya tengok recording tu bunyi meja. Aduh, saya dengar opening, kamu tak tegur saya bunyi bising tu. Okay. So, saya share screen dulu. Okay, so topik pembezaan ni saya kena buat 2 hari. First, untuk topik limit ataupun had. Lepas tu, topik apa? Prinsip pertama. Lepas tu, terbitan pertama. Saya nak fokus yang 3 dulu. Lepas tu yang second tu mungkin saya buat esok ataupun minggu depan. Biasanya kalau topik tu tak habis, saya tetap buat esok. Bagi habis topik tu. Even 30 minit lagi nak habis. Okay. Jadi, kita boleh start kot sekarang ni. Boleh? Okay. So, dah nampak skrin kan? Ya. Mana entah. Admit. Mana pembezaan tu ni? Yang ni saya ambil dari modul Negeri Sabah. Saya just quote macam tu lah. Sebab saya tengok soalan modul ni better saya explain guna soalan modul ni. Kalau saya guna buku teks memang berat sikit nak explain pun. Jadi saya rasa elok saya guna buku modul ni. Sebab buku modul ni pun apa yang buat buku modul ni cikgu. Saya guru cemerlang dari Negeri Sabah. Jadi saya rasa it's better guna modul ni kot. Untuk latihan sebab dia ada soalan basic-basic. Okay, so pembezaan dia ada dalam topik 2, 3 kata 5. Okay, jadi dia kata pembezaan adalah topik yang paling berat dekat ni. Bagi saya, dia taklah berat sangat sebenarnya. Taklah berat pun. Dia masuk SPM dia nampak berat. Tapi nanti kamu naik per universiti, dia tak berat mana pun. Dia tak susah lah. Okay. Jadi saya start Okay. First of all, kita tengok pada topik had dulu. Yang ni kita panggil dia had. Bila ada cakap pasal had tu topik had. Okay. Had ataupun dalam bahasa Inggeris, limit. Okay. Jadi, had ni payah sangat. Saya tak biasa kalau explain had sebelum pembezaan. Saya akan explain dulu pembezaan baru saya explain had. Kali ni saya pergi explain had. Jadi payah sikit lah. Okay. Had ni, dia macam satu penghampiran ataupun dia macam mana kita nak kata? Dia macam penghampiran lah macam tu lah. Okay. Jadi, saya tak mau detail sangat bab had ni. Saya kamu yang ni. Okay. Jadi dalam sekolah, kamu akan belajar had ada beberapa kaedah. Yang first, okay. Jadi had kita boleh pecahkan pada 3 cara. 1, gantian secara langsung. Okay. Second, pemfaktoran. Lepas tu yang third tu menisbahkan
pengangka atau penyebut. Okay. Jadi kita ada 3 cara untuk selesaikan had. Tapi untuk selesaikan had ni kita tak bolehlah pilih. First, aku nak pilih pemfaktoran. Tak boleh, kita tak boleh main pilih macam tu lah. Dia ada step dia. Okay. Jadi saya tunjuk terus lah pada soalan. Okay. Jadi apabila kamu diberi soalan macam ni, okay. Contoh soalan 1, cari nilai bagi soalan A, had bagi X menghampiri 1 untuk fungsi 7 tolak X square. Okay, firstly kita akan guna kaedah gantian secara langsung. Jadi, had, salin dulu soalan. Had X menghampiri 1, 7 tolak X square sama dengan 7 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 6. Jadi bila kamu ganti masuk ini, kamu dapat 6. Okay, yang ni nilai had dah. Okay. Untuk soalan B, had apabila N menghampiri 1 untuk ungkapan 1 tambah N bahagi N. Okay. Had X N menghampiri 1 tambah N bahagi N. Sama dengan, so firstly kamu kena ganti secara langsung 1 tambah 1 bahagi 1 sama dengan 2. Okay, yang ni nilai had dia. Okay, C had X menghampiri 0 3K bahagi KX tambah 2K sama dengan ganti kosong masuk dalam ni. Okay. K ni adalah pemalar, jadi tak ada apa pun. Pemalar dia tak ada apa pun. Yang kita nak ganti adalah X. X sama dengan kosong. Dia bukan X sama dengan kosong. X menghampiri kosong. Okay, 3K bagi K darab kosong tambah 2K. Sama dengan 3/2. Okay. Setakat ni boleh faham? Boleh Okay. Cakap kamu buka lah mic tu. Macam cakap seseorang je dalam ni. Tunggu. Dia bagi dengar lagu tu. Okay. Okay. Ni baru 1 markah. Kalau gantian secara langsung kamu dapat 1 markah je pun sebab ganti je, mental ganti je. Okay. Tengok lagi soalan yang seterusnya. Okay, soalan kedua. Cari nilai bagi had X menghampiri negatif 2. Okay, apabila diberi expression ni. Okay, kamu ganti je. Buat pen besar sangat. Okay. Had X menghampiri negatif 2. Punca kuasa 2 10 tolak 3X. Mula-mula kamu salin dulu. Lepas tu sama dengan ganti masuk negatif 2 masuk ni. 10 tolak negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 16. Jadi ini had dah. Ya kah? Kamu terlupa square root. Saya yang buat, kamu yang jadi silap. Square root. Okay, jadi square root 4. Punca kuasa 4. Kita tinggal punca kuasa tu. Okay. Yang ni boleh faham? Okay. Untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B. Had N menghampiri 4, 5 tolak punca kuasa 2N. Salin dulu soalan. Had N menghampiri 4, 5 tolak punca kuasa 2N bahagi N tambah 2. Sama dengan sekejap pada nak masuk. Okay. Sama dengan ganti masuk 4 ni, masuk ni. 5 tolak punca kuasa 24 bahagi 4 tambah 2. Sama dengan 3/6. Sama dengan 1/2. Ataupun kamu nak letak perpuluhan, tak apa, 0.5. Okay. Jadi so far yang C ni kamu buat sendiri lah. Okay.
Baik. Sekarang kita masuk ke soalan yang ketiga pula. Okay. Cari nilai bagi A. Had N menghampiri 2, 4 tolak N kuasa 2 bahagi 2 tolak N. Okay, jadi firstly kita ganti masuk. Had N menghampiri 2, 4 tolak N kuasa 2 bahagi 2 tolak N. Sama dengan 4 tolak 2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 2. Sama dengan 0 per 0. Okey. 0 per 0 ni dia bukan jawapan yang sepatutnya. Kita tak mahu 0 per 0 ni. Jawapan sepatutnya ini. 0 per 0 ni adalah salah. Salah. Dia seperti dosa yang besar dalam matematik. Jadi 0 per 0 ni kita katakan dia sebagai bentuk tak tentu. Ataupun dalam English, indeterminate form. Macam mana nak ajar indeterminate? Saya tak ingat lah. Indeterminate form. Indeterminate form. Ataupun bentuk tak tentu. Bentuk yang tak ketahuan. 0 bahagi 0. Macam, tak betul 0 bahagi 0. Macam mana tu yang kamu tak boleh fikir kat pada otak kamu. Okay. Jadi 0 per 0. Saya tak rasa ini orang panggil tak tertakrif. Dia bentuk tak tentu. Tak tertakrif dengan bentuk tak tentu dia berbeza. Kita tak boleh kata tak tertakrif. Dia tak boleh kata tak tertakrif. Yang ni bentuk tak tentu. Dia bentuk tak tentu ni macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Dia macam tak ketahuan. Sat-sat dia jadi guni, sat-sat dia jadi macam tu. Yang ni dia akan detail dalam kalau kamu nak faham lagi apa lagi advance untuk bentuk tak tentu ni, kamu kena masuk universiti kan, tidak explain lagi detail. Okay. Jadi untuk bentuk tak tentu ni, kamu jangan biar jawapan 0 per 0. Ini adalah satu kesalahan yang besar sangat dalam matematik. Ini salah sangat-sangat. 0 bagi 0. Dan suddenly lagi adalah Mamat ni kata 0 bagi 0 sama dengan 1. Kalau saya jumpa orang tu, saya cekik ya kuat-kuat. Okay. Dia bukan 1. 0 per 0. So kita tak boleh kata dia bernilai. Sebab dia bentuk yang tak tentu. Satu kesalahan. Dia macam the biggest sin in mathematics. Dosa yang besar. Okay. Jadi, bila kamu dapat 0 per 0, okay. Okay, so kita ada 3 kaedah tadi. Gantian secara langsung. Okay, gantian secara langsung. Kalau gantian secara langsung tu, kamu dapat 0 per 0. Kamu dapat 0 per 0. Yes. Kamu kena pergi ke pemfaktoran. Okay. Pemfaktoran. Kalau pemfaktoran pun tak boleh jalan, kamu kena pergi ke apa? Rationalize. Rational pengangkal dengan penyebut. Saya tak tahu dalam ni ada yang ambil subjek computer science ke tak. Pengangkal atau penyebut. Kalau ada yang ambil subjek computer science dengan marah saya, ini flowchart saya tau. Okay, flowchart saya tau. Okay, ini rational pengangkal ataupun penyebut. In case kalau pemfaktoran ni, kamu tak dapat nilai. Okay. Ya, hal ni saya terang kemudian lah. Okay, gantian secara langsung, tiba-tiba kamu dapat 0 per 0. Okay. Kalau dapat 0 per 0, jadi kamu kena proceed ke pemfaktoran. Bila pemfaktoran pun tak boleh buat, that means kamu kena pergi ke rational, pengangkal ataupun penyebut. Patutnya no ni. If no, itulah limit dia. N. Saya rasa saya tak patut terang guna flowchart yang kamu just kod je lah yang saya nak explain ni. Okay. Sebab matematik ni kita kena guna flow dia baru kamu faham lah. Okay.
Jadi kosong per kosong ni adalah bentuk tak tentu. Macam saya kata tadi, nak selesaikan had, kita ada 3 cara. Iaitu kaedah gantian secara langsung. Yang kedua, pemfaktoran. Yang ketiga, rationalize denominator ataupun numerator. Dalam kes ni, kita dah buat gantian secara langsung. Bila kita dah buat gantian secara langsung, kita dapat kosong per kosong. Okay. Jadi, kamu kena proceed ke pemfaktoran dulu. Kamu kena tengok pemfaktoran dulu. Bila kamu buat pemfaktoran, okay, apa yang kamu nak faktorkan? Had N menghampiri 2, 4 tolak N kuasa 2, 2 tolak N sama dengan had N menghampiri 2. Okey, apa yang kamu kena faktorkan adalah ini. Yang kuasa tertinggi tu kamu kena faktorkan dia. Yang ni kuasa 1 kamu nak faktorkan apa lagi? Betul tak? Jadi kamu kena faktorkan yang ni. Faktorkan kuadratik ni dulu. Kuadratik lah sebab kuasa 2 kan. Jadi bila kamu faktorkan dia, kamu akan dapat 2 tambah N. 2 tolak N. Dan bawah ni kekal. 2 tolak N. Jadi apa yang kamu boleh buat sekarang ni adalah faktorkan 2 tolak N ni. Jadi kamu akan dapat had N menghampiri 2. 2 tambah N. Okay. Jadi kamu kena ganti 2 ni masuk dalam expression ni. Kamu akan dapat 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay. Setakat ini faham? Okay. Yang lain? Faham? Okay. So, kita proceed ke soalan yang seterusnya, soalan B. Okay. Had N menghampiri 3, N kuasa 2 tolak 3N bahagi 2N tolak 6. Sekejap. Okay. B. Had N menghampiri 3, N kuasa 2 tolak 3N bahagi 2N tolak 6. Jadi first of all, kamu kena ganti masuk dulu. Apa-apa pun kena ganti masuk dulu. Jadi sama dengan 3 kuasa 2 tolak 3 kali 3 bahagi 2 kali 3 tolak 6. Sama dengan 0 per 0. Okay. Bila kamu dapat 0 per 0, jadi kamu dah tak boleh guna gantian secara langsung. Kamu kena pergi ke pemfaktoran. Jadi bila kamu pergi ke pemfaktoran, kamu kena buat pemfaktoran lah. Okay. Jadi apa yang kamu kena faktorkan sekarang ni adalah tengok yang kuasa tertinggi dia dulu. Kita fokus kat situ dulu. Jadi kuasa tertinggi dia duduk kat atas ni. N kuasa 2 tolak 3N. Had N menghampiri 3. Kita kena faktorkan ni. Jadi bila kita faktorkan ni, kita akan dapat N darab N tolak 3 bahagi. Okay. Yang ini kita boleh faktorkan juga. Faktorkan 2. N tolak 3. Okay. Jadi bila dah faktorkan, kita faktorkan N tolak 3 ni. Then kita akan dapat had N menghampiri 3, N per 2. Sama dengan 3 per 2. Okay. Setakat ni boleh faham? Okay. Jadi sampai itu saja untuk soalan 3. Okay, yang ni baru kita tengok pemfaktoran. Okay, kita tengok yang complicated sikit. Okay. Baik, yang ni pula. Soalan 4. A. Had, cari nilai bagi had N menghampiri 1 per 2, 2N kuasa 2 tambah 5N tolak 3 per 2N tolak 1. Okay. First of all, kamu kena buat gantian secara langsung dulu. Jadi, kamu ganti secara langsung, kamu akan dapat 2 kali 1 per 2 kuasa 2 tambah 5 kali 1 per 2 tolak 3 bagi, saya buat macam ni tu ya. 2 kali 1 per 2 tolak 1. Okey, yang ni dapat berapa?
should be 0/0. Tu sampel ni. Awak Khalid dah kenapa tanya 3B tu buat kedak lagi? Ni 3B saya. Oh, kamu nak snap ke jalan kerja saya ni? Kamu tak snap lah, nanti saya hantar working tu kat Telegram. Tak snap. Okay. Okay. Lag ke? Kau saya yang lag. Saya takut saya yang lag. Lepas tu saya shock sendiri untuk mengajar. Oh, ya. Yeah. Okay. Okay, kita sambung untuk soalan 4A. Okay. Soalan 4A, kamu substitute 1/2 ni kamu dapat 0/0, ya tak? Kan? Okay. Bila dapat 0/0, bila dapat bentuk tak tentu, kamu kena pergi pemfaktoran dulu. Pergi kat pemfaktoran dulu. Okay, jadi kena buat pemfaktoran. Macam mana kita nak buat pemfaktoran? Kamu kena tengok expression ataupun bahagian yang kuasa dia tinggi. Kuasa dia tertinggi dekat atas ni. Ataupun pengangka. Jadi had N menghampiri 1/2. Salin dulu soalan. 2N kuasa 2 tambah 5N tolak 3 bagi 2N tolak 1. Okay. Dan kamu kena faktorkan dulu lah pengangka ni. Okay, faktorkan pengangka ni kamu akan dapat 2N. Ni saya tak tahu. 2N tambah 1, N tolak 3 saya main tembak lah. Saya kamu faktorkan. Oh, ya saya main tengok lah. 1 dah -3 sama dengan -3. Saya buat macam tu lah. N tambah 3 kan -3. N tambah 3. Okay, N tambah 3. Jadi 2N tolak 1 dengan N tambah 3. Yang ni Then bahagi 2N tolak 1. Okay, then kamu kena faktorkan dia. Jadi bila kamu faktorkan dia, ni orang panggil faktorkan dia. Bukan potong, faktorkan. Bukan potong. Dengan kampung sangat bahasa kamu bila buat math. Faktorkan. Bagi technical sikit. Okay, jadi bila kamu faktorkan dia, kamu akan dapat had N menghampiri 1/2 N tambah 3. Jadi bila kamu ganti 1/2 masuk dalam expression ni, orang panggil ni expression bukan function. Dalam kalau dia bentuk macam ni, kita panggil expression. Okay, jadi kita akan dapat 1/2 tambah 3 sama dengan 3 1/2 ataupun sebaliknya. Kalau bukan 3 1/2 berapa? Macam mana bentuk dia? Dia malas tu. Dia letak 3 1/2 tu. Saya pun malas kak. Kalau dia bukan 3 1/2, dia akan jadi 7/2, betul tak? 7/2. Okay. Baik, kita tengok pada soalan yang B pula. Azzakat ni boleh faham tak yang ni? Okay. Kita ada cara yang paling cepat sebenarnya, tapi saya tak mahu tunjuk lah. Selagi saya tunjuk lagi, kamu dah buat dalam exam 4, takut hilang markah kamu. Rasa elok tak payah tunjuk lah cara tu. Okay, untuk soalan B, okay, kita diberi soalan macam ni, had X menghampiri 3, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Kamu okey ke? Saya tengok PC saya ni macam lag pula dah. Okey tak? Okey. Had, salin dulu soalan. Had X menghampiri 3. Then X square tolak 4X tambah 3 bahagi 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3. Okey. Jadi, sudah. Atas pun kuasa tertinggi, bawah pun kuasa tertinggi. Jadi, kerja kamu sekarang ni, okey. Ganti masuk dulu. Apa-apa pun ganti masuk dulu. Tak kira lah apa pun. No matter what, you have to substitute.
Okay. Jadi 3 kuasa 2 tolak 4 kali 3 tambah 3 bagi 2 kali 3 kuasa 2 tolak 5 kali 3 tolak 3. Sama dengan kosong per kosong kot. Kosong per kosong. Okay. Bila kamu dapat kosong per kosong ataupun sifar bahagi sifar kalau kamu luar rendah sangat kan. Bentuk tak tentu. Bila kamu dapat bentuk tak tentu, okay. Bila kamu dapat bentuk tak tentu, kamu kena pergi ke pemfaktoran. Okay, jadi kamu kena buat pemfaktoran dulu. Jadi macam mana kita nak buat pemfaktoran, kita tengok kuasa tu. Kuasa paling tinggi kat numerator adalah kuasa 2. Jadi kita faktorkan je lah. 2 ada kuasa tertinggi, jadi kita faktorkan 2 lah. Okay. Okay, faktorkan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 ni. Lepas tu faktorkan bawah ni. Kalau kamu faktorkan ni, kamu akan dapat X tolak 1. X tolak 3, ya tak? Lepas tu yang bawah ni 2X. Ni kamu macam tolong saya faktorkan, Sat. Betul tak? Yang atas ni, X tolak 1, X tolak 3. Check. Betul ke tak? Okay. Yang bawah ni pula 2X tolak 1 ataupun ya ke 2X tolak 1 patut X tambah 3 2X tambah 1, okey. Saya main congok ni, congok betul-betul tak? Patut X tolak 3 ni. Okey. Kalau di sini tambah dia jadi sini tolak. Sebab dia teknik dia macam ni lah. Kalau kamu main teka kan, teknik dia macam ni lah kalau kamu nak main teka dah. Kalau kamu nak faktorkan X kuasa 1 tolak 4 X tambah 3 ni, kamu teka dah. Ujung-ujung ni dia mesti hasil darat dia mesti 3, positif 3. Jadi sini negatif 1, darat negatif 3, jadi kamu kena dapat 3. Then negatif 1, negatif 3, negatif 1 tambah negatif 3 mesti dapat negatif 4. Tentu dah. Yang tu kalau kamu dah terbiasa guna cara tu, okey lah. Tapi kalau kamu jenis terbiasa guna kalkulator, saya rasa elok kamu guna kalkulator je lah. Tak usah duk paksa diri nak guna cara ni. Kalkulator pun kamu boleh dia start je, taklah makan masa sangat. Okay. Jadi dari sini, kita boleh faktorkan terus X tolak 3. Jadi kita akan dapat had X menghampiri 3, X tolak 1 bahagi 2X tambah 1. Sama dengan 3 tolak 1 bahagi 2 kali 3 tambah 1. Sama dengan 2 per 6 tambah 1 sama dengan 5. 7. 2 per 7. Depan dia 2 per 7. Okay. Setakat ni boleh faham? Okay. Ini berapa 11 orang. Itu sampai 18 orang. Okay. Dah habis dah soalan B. Okay. Bila nak masuk pembezaan ni? Asyik masuk had tu. Saya tak suka betul saya explain had dulu sebelum pembezaan. Cara saya macam ni. Saya ajak pembezaan dulu baru saya ajak had. Hujung-hujung kelas tu baru saya ajak had. 2 markah tapi jalan raja banyak. Ni tak ada shortcut. Dia tak ada shortcut. Saya rasa ni had ni takkan 2 markah. Saya rasa 3 markah tak silap saya. Cuba tengok soalan trial. Tak silap saya 3 markah ataupun 4 markah. Sebab jalan raja panjang. 2 markah ni macam biar betul 2 markah ni. Saya tak jaya 2 markah ni. Saya rasa dia markah dia 3 kalau soalan had rationalize ni. Lepas tu pemfaktoran at least 3. Yang ganti masuk tu baru 2. 2 ke 1? Saya rasa 1 soalan ganti masuk. Saya rasa 1 je. Okay. Baik, kita tengok soalan nombor 6. Okay. Cari nilai bagi A, had N menghampiri kosong, punca kuasa 2, N tambah 1 tolak 1 bahagi N. Okay. So, apa-apa pun, kamu tak suruh fikir, nak buat faktoran kau apa? Tak payah fikir lagi. Tak payah fikir lagi. Ganti masuk. Kosong tambah 1 tolak 1 bahagi kosong. Sama dengan kosong per kosong. Okay. Dapat kosong per kosong. That means kamu ada
Pemfakturan. Okey, kamu kena fikir pemfakturan. Okey. Macam mana kita nak buat pemfakturan? Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh buat pemfakturan kan? Okey. So, bila tak boleh buat pemfakturan, kamu kena move to the next step, iaitu buat rationalize denominator ataupun numerator. Ataupun yang bahasa kamu tu conjugate. Actually, technically wrong kalau kamu kata mengkonjugatkan. Salah. Orang bagi rationalize denominator ataupun numerator. Ataupun dalam bahasa Melayu, merasionalkan pengangkat ataupun penyebut. Term tu bagi betul sebab buku teks guna merasionalkan, bukan mengkonjugatkan. Mengkonjugatkan saya tak tahu siapa ajak mengkonjugatkan tu. Guna term merasionalkan pengangkat ataupun penyebut. Kalau kawan tanya, macam mana ni? Cakap, rasional lah. Dia faham lah rasional. Kalau dia tak faham, maksudnya dia guna term mengkonjugat tu lah. Rasional lah, guna conjugate tu. Baru dia faham. Okay. Jadi bila kamu dapat kosong per kosong, kamu kena guna kaedah rational. Okay, rationalize numerator. Okay. Jadi kamu kena tengoklah siapa yang kita nak rationalize tu. Okay. Salin dulu soalan. Had n menghampiri kosong, punca kuasa 2n tambah 1 tolak 1 bahagi n. Okay, sama dengan, okay. Apa yang kamu kena buat sekarang ni, kamu kena tengok dekat mana yang ada radical sign ataupun simbol punca kuasa. Okay, simbol punca kuasa dia terletak dekat apa ni ataupun numerator ni kat atas ni. Jadi, apa yang kamu kena buat sekarang ni adalah bawa keluar conjugate dia. Bagi n, darab. Conjugate dia adalah square root n tambah 1 tambah 1. Okay, yang ni kita kata dia conjugate. Baik, kita tak mau ubah expression ni. Jadi, conjugate ni kena sama dengan kat bawah ni. N tambah 1 tambah 1. Okay, apa beza dia rationalize dengan conjugate ni? Dia beza dia macam ni lah. Kamu darab dengan conjugate ni, yang ni baru kita sebut conjugate. Kalau kamu buat macam ni, ini, ada atas dengan bawah ni, ini bukan conjugate nama dia. Ini merasionalkan. Sebab tu saya kata, rational dengan conjugate, dua benda yang beza. Beza sangat. Okay. Jadi, bila kita dah guna conjugate, okay, ataupun sepatutnya saya kata, bila kita dah merasionalkan pengangka, okay, sepatutnya kita akan dapat macam ni. Had n menghampiri kosong. Yang ni kamu kena reti jugalah, expand. Okay. Jadi, had ni darab dengan had ni mestilah n tambah 1. Lepas tu, tolak 1 darab tambah 1 sama dengan tolak 1. Okay. Yang ni kena bagi cepat. Kamu janganlah dok buat n tambah 1 tolak 1, n tambah 1 tambah 1. Exam pukul 9. Matematik tambahan 2 jam. Nah. 10, 40. 10, 50. Dah nak habis dah masa. Duk kira. Ni dapat ini. Okey. Ni soalan nombor 3. Baru soalan nombor 3. Dah sekarang ni 10, 50 lebih lah. Duk kira macam ni. Lepas tu, dapat N. Okey. Sebab tu, hampa kelak dewan, hampa kata, tak cukup masa cikgu, tak cukup masa. Dah hampa jawab macam ni. Pukul 10, berapa lah tu? Hampa jawab, ni, okey. Tak bagi laju sikit lah. Kena bagi laju lah. Kena bagi laju sikit. Kamu kena, bila masuk exam, paper admit ni dia masuk exam je. Bila kamu masuk exam, kamu kena nampak salah. Macam ni salah dia, macam ni. Saya bukanlah kata kamu kena pandai lah soalan tu. Bukan kamu kena pandai. Dia macam, kamu nampak salah ni, maksudnya kamu dah tahu lah. Macam, patutnya macam tu. Tak semestinya kena pandai. Dia
nak sampai ke tahap tu kamu kena ulang. Buat latihan sebelum tu. Kena buat latihan. Kalau kamu buat latihan, kamu boleh feel perasaan tu. Ni aku tak dah. Ni aku tak dah. Ni susah. Okay, aku skip tu. Dia kalau ada feel macam tu, okey lah. Saya rasa okey lah kalau kamu ada rasa macam tu. Kalau kamu dia, alamak, soalan apa ni? Lepas tu kamu duk merenung. Dah lah masa 2 jam. Lepas tu duk merenung satu soalan tu, 15 minit lah. Satu soalan dah 15 minit. Cuba bayangkan ada 15 soalan. Satu soalan kamu renung 15 minit. 15 soalan darab 15 minit. Tu tolak dengan saya tak sure kamu nak pilih ke tak. Kalau kamu jawab semua 225 minit. 225 minit bahagi 60. Dah 3 jam lebih lah tu sepatutnya. Kalau kamu jawab satu soalan 15 minit. Jadi jangan buang masa. Buat bagi cepat sikit. Jangan buat slow-slow. Lepas tu saya tengok ada lagi lah yang expand ni. N tambah 2 kuasa 2. Dia expand je ni. N tambah 2 darab N tambah 2. Guru. Tak, saya tengah marah. Okay. N tambah 2 darab N tambah 2. Dia buat macam ni, ya Allah. Saya tengok macam, aku bagi baju. Lepas tu dia expand macam ni. Tambah 2N. Tambah 2N. Tambah 4. Lepas tu, N square tambah 4N tambah 4. Saya tak tahu Dia nak cerita apa tak tahu lah. Dia nak cerita samaan form 3 dia tu. Ni kalau cikgu Ahmad yang marking ni kan, mesti dia kata dalam ni lah. Mesti dia kata macam ni lah hati kan. Dia kata, weh, itu zaman dulu lah. Sekarang dah form 4, sekarang dah SPM. Nak buat macam ni pasal apa? Dululah. Hak ni tak salah tunjuk. Alah, bagilah cepat sikit. Kalau kamu nak cepat kau working ni, kamu buat macam ni. N tambah 2, kuasa 2 kau kena extend macam ni. Mula-mula tengok ini dulu. N kuasa 2. Lepas tu, N darab 2 tambah 4N. 2 kuasa 2 tambah 4. Dah, cukup. Sebaris macam tu sudah. Kamu janganlah dia buat lewat awal lambat-lambat tu. Kalau saya perhatiin, tengok lah. Tak duduk dah kat meja tu. Terkelak tu Dewan. Betul jawab lambat-lambat macam tu. Lepas tu lagi keluar morok kata, Mat, tak cukup masa. Dah hampa buat macam tu. Okay. Jadi sambung balik soalan ni. Okay. Kita darab lah. N darab ni. Okay, kita akan dapat N punca kuasa 2. N tambah 1. Tambah 1. Okay. Yang ini kita tak payah expand dah. Tak payah. Conjugate dengan sendiri dia, kita darab. Expand. Kalau hak ni, yang tak ada kena-mengena dengan conjugate ni, jangan expand. Okay. Jadi, hak N menghampiri kosong. Di sini kamu akan dapat N bahagi N tambah 1 tambah 1. Lepas tu, factorize. Okay. Nampak easy sikit kan? Jadi, hak N menghampiri kosong. 1 per square root N tambah 1 tambah 1. Dan kamu kena buat gantian secara langsung. Jadi kamu akan dapat 1 per punca kuasa 2 kosong tambah 1 tambah 1. Sama dengan 1 per 2. Okay. Untuk topik limit ni, tempoh masa yang saya plan dalam masa 1 jam je saya nak ajak. 1 jam je saya nak ajak topik limit. Limit ni kalau ada ajak topik limit ni, bagi saya kena ada 1 jam. Baru kamu faham. Dia tak boleh 15 minit je tu, tak faham. Dia memerlukan 1 jam, baru kamu faham. Lepas tu pembezaan pangkat pertama tu pun bagi saya kena 1 jam. Dia penting juga kita kira tempoh masa untuk ajak satu topik tu. Penting juga. Okay, dia macam kredit lah. Okay, jadi jawapan dia adalah 1/2 untuk soalan A ni. Okay, setakat ni faham? Dah lah diselitkan dengan cerita, lepas tu tak faham ke tak? Faham tak? Faham. Baru dengar suara. Helen, tak dengar apa pun. Faham, okay. Okay.
Kau ni nak dengar suara. Kau boleh semua bagilah buka mic tu bagi dengar suara. Kamu kucing tak ada suara. Apalah kucing di SPM ni. Okay. Untuk soalan B ni saya tak mau buat lah kot. Saya biar kamu buat sendiri lah. Ini kan saya biar. Kalau saya biar lah kamu buat sendiri. Biar kamu rasakan apa yang saya rasa. Okay. Baik, kita proceed ke Allah. Ada lagi rupanya. Okay. Kita proceed lagi ke soalan seterusnya. Okay. Soalan 7A. Lepas tu slide seterusnya. Oh, ada lagi had. Had lagi. Had. Baru prinsip pertama. 57 minit lah. Okay. Cepat. Okay. Untuk soalan A ni, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dia macam tadi jugalah, lebih kurang je. Cumanya dia punya radical sign tu, punca kuasa dia tu, dia duduk kat bawah. Jadi tips saya adalah, dia bukan tips, ni cara dia. Okay. Had X menghampiri kosong. 2X bahagi 3 tolak punca kuasa 2X tambah 9. Okay, jadi kamu kena ganti dulu kosong. Apa-apa ganti dulu. Kamu tutup telinga dulu kalau ada orang kata pemfaktoran, rationalize. Tutup telinga dulu. Aku nak ganti. Okay, ganti. Patutnya macam tu. Tak tahu ada orang kata, apalah cikgu ni, noob lah. Ganti. Dah terang-terang rationalize je lah. Banyak lah. Dah step dia kena ganti dulu. Kamu baca buku calculus ke, baca buku matematik yang advance tu pun. Dia kata kamu kena buat gantian secara langsung dulu. Bila kamu dapat gantian secara langsung, tiba-tiba kamu dapat 0 per 0, baru kamu proceed ke pemfaktoran. Kalau pemfaktoran pun tak boleh, baru kamu proceed ke rationalize denominator ataupun numerator. Tu step dia. Jadi, bagi saya, kalau saya nak wajibkanlah gantian secara langsung. Kalau boleh tunjuk je lah dalam paper exam. Lepas tu kamu dapat 0 per 0 ni, kamu masuk ke cara rationalize denominator ataupun numerator. Bagi saya, benda ni kena tunjuk juga lah 0 per 0 ni. Kena tunjuk bagi dapat 0 per 0. Okay. Ada orang ada tulis skip. Bagi saya, benda tu macam dia macam mana, tak apa syok lah. Bila saya tanya, pasal apa hang buat rationalize denominator? Sebab dah macam ni cara dia. Dah ada square root. Sudah. Sepatutnya reasonnya sebab kita dapat indeterminate form. Tu je. Sebab kita dapat indeterminate form. Okay. Jadi bila kita dapat indeterminate form, kita kena pergi ke pemfaktoran. Pemfaktoran boleh lah? Tak boleh. Jadi kena buat rationalize denominator. Okay, jadi salin dulu soalan. Had X menghampiri 0, 2X bahagi 3 punca kuasa 2X tambah 9. Sama dengan, okay. Sekarang kamu kena tengok. Bila ada masalah macam ni, 0 per 0, dalam ni ada radical sign ataupun punca kuasa, kamu kena tengok. Dia duduk kat mana? Kat bawah ke kat atas? Kat bawah. Ataupun kat denominator. Jadi first thing first, kamu kena rationalize denominator. Okay. Jadi macam mana kita nak rationalize? Macam biasa. Conjugate lah. Bawa conjugate lah. 3 tolak punca kuasa 2X tambah 9. Darab. Okay. Conjugate bagi 3 tolak punca kuasa 2X tambah 9 adalah, ni kena revise balik ni topik cert ni. 3 tambah punca kuasa 2X tambah 9. Okay. Dah letak ni, letak sekali atas ni. Okay. And then, apa yang kamu kena buat, dari mana kamu dapat conjugate, kamu dapat dari sini. Okay, jadi yang kamu perlu expand adalah yang ini saja. Yang ni saja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan, ini saja yang kamu kena expand. Yang ini tak payah expand. Sebab kamu bukan dapat conjugate dari sini, tidak? Jadi, expand yang bawah ni saja. Kalau kamu expand yang atas ni, memang kamu mencari masalah. Lepas tu kamu dapat lagi 0 per 0. Okay, jadi kamu akan dapat di sini had X menghampiri 0, 2X darab 3 tambah punca kuasa 2X tambah 9
bagi 9 tolak X tambah 9. Sama dengan had. Tengok, saya tak expand pun. Saya tak expand. Kalau saya expand, dia jadi sesat yang tak boleh dimaafkan. Okay. Had X menghampiri kosong. Dia akan jadi 2X 3 tambah punca kuasa 2X tambah 9. Okay. Lepas tu 9 tolak 9. Okay. 9 tolak 9 adalah kosong. Jadi negatif X. Negatif X. Tengok. Bila kamu tak expand. C. Bila kamu tak expand. Mudah je kamu. Yang pergi expand tu dah kenapa? Had X menghampiri kosong. Negatif 2 darab 3 tambah punca kuasa 2X tambah 9. Tu. Udah kenapa nak expand? Tak payah dia expand. Expand yang dari mana kamu dapat conjugate tu. Jadi ganti masuk kosong. Baru kita ganti masuk. Kosong tambah 9. Sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Okay. Setakat ni ada soalan. Cicak menjawab. Ada soalan? Tak ada. Okay. Saya rasa semua dah expert lah bab had ni. Kan? Macam dia bagi soalan had tak tahu apa, tak ada nama. Okay. Untuk soalan B, saya rasa saya tak perlu tunjuk lah kot. Soalan B pun sama. Kamu jangan expand numerator tu. Jangan expand dah. Jangan expand dah. Tak payah expand. Kamu just yang pasal radical sign ni ataupun simbol punca kuasa ni, bila kamu dapat indeterminate form, tu kan. Lepas tu kamu rationalize tu kan. Just expand dari mana kamu dapat conjugate ni. Expand tu je. Yang tak ada kena-kena jangan expand. Biar je tu. Biar je. Yang dari mana kamu dapat conjugate tu je kamu expand. Okay. Okay, setakat ni faham? Faham. Okay. Kita masuk ke soalan nombor 8. Ni had menghampiri infinity. Saya tak rasa dalam buku teks ada had infinity. Kamu baca infinity. Ada baca topik had infinity? Tak. Yang had infinity dalam topik differentiation ada tak? Baca. Tak ada. Ada juga. Ada yang kata tak ada, ada yang kata ada. Kalau macam tu, saya rasa baik saya tunjuk. Saya rasa ada yang tak silap saya dalam buku teks tak ada had menghampiri infinity. Tak ada. Tak ada had menghampiri infinity. Kalau tak saya buka. Saya rasa saya dah baca lah buku teks. Dalam buku teks memang tak, saya yakin tak ada. Tapi dalam buku-buku modul dia suka buat n menghampiri infinity, x menghampiri infinity. Saya pun tak tahu siapa. Jadi saya pun tunjuk lah. Mungkin buku teks tu dia bagi tak ada sebab kamu dah tahu dah masuk dalam topik janjang tu. Jadi saya tunjuk lah kalau had menghampiri infinity. Okay, jadi soalan contoh dia macam ni lah. Had n menghampiri infinity 0.5 kuasa n. Okay. Kamu tengok infinity ni tak takut apa. Okay, had n menghampiri infinity 0.5 kuasa n. Dia adalah sama dengan, okay. Macam mana saya nak explain yang infinity kat kamu? Okay, infinity ni dia macam konsep, dia bukan number. Dia bukan number. Kamu jangan pula pergi tunjuk 0.5 kuasa infinity ni. Sudah, janganlah buat macam tu. Kesesatan apa lagi lah yang kamu nak tunjukkan. Okay. Infinity adalah number yang paling besar. Dia bukan paling besar. Number yang besar-besar sangat lah. Besar sangat. Okay, jadi infinity ni saya nak tunjuk macam mana cara yang paling mudah. Okay, infinity. Tengok Jadi kamu cuba ambil 0.5. Katakan infinity ni number yang berada di infinity ni adalah 100. Letak 100. Okay, 0.5 kuasa 100 sama dengan 0.00 lepas tu 788 something.
kosong dia panjang. Okay. Senang kata macam ni lah. Kosong tu ya. Okay. Dia memang kosong dah. Nombor belakang tu macam tak make sense lah. Jadi teruslah kamu kata kosong. Jadi had n menghampiri infinity, 0.5 kuasa n sama dengan kosong. Okay. Setakat ni faham? Dia cakap pasal infinity je, kamu kena ganti number-number yang besar. Okay. Boleh faham ini? Pulak dah. Okay. Set. Connection saya ngacau. Okay. Saya terang balik Had n menghampiri infinity. Kan dalam satu number ni, kita ada kosong. Lepas tu sini adalah number-number negatif. Negatif 1, negatif 2, lepas tu sampai negatif infinity. Dari sini kita kata negatif infinity. Okay, yang ni pula kosong, lepas tu 1, 2, 3, lepas tu sampai sini dia jadi positif infinity. Sekarang ni n menghampiri infinity, maksudnya n menghampiri positif infinity. Infinity adalah nombor yang besar-besar. Nombor yang besar-besar. Okay, saya tak mahu kata infinity adalah satu nombor yang paling besar. Sebab saya tak boleh kata dia paling besar. Dia tak boleh kata greatest number sebab number tak ada yang paling besar sebenarnya. Tak ada. Sebab number dia tak habis. Number dia takkan habis ila yaumil qiyamah. Dia takkan habis. Takkan habis. Dia takkan habis number ni. Kalau kamu tulis number pun dia akan penuh satu alam semesta tu. Dia tak habis. Jadi, saya perlu kata positif infinity ni adalah nombor yang besar-besar. Macam contohnya 100. Kita start dengan 10 lah. 10, 100. Kamu nak letak 99 pun boleh. Nak letak 1000. Okay. Boleh juga. Okay. Letaklah lebih daripada 100 lah. Nampak sedap sikit. Okay. Jadi bila kamu ganti, ambil satu nombor yang berada di positif infinity, ganti masuk dalam ni. Cuba ganti tengok. Ganti tengok. 0.5 kuasa 100. Dia adalah sama dengan. Cuba kamu tekan kalkulator, kamu dapat berapa? Dia macam 0.000000031 kali. Kosong tu 31 kali. 0.031 kali, lepas tu 7, 8. That means dia menghampiri kosong lah. Kan? Kosong lah kan? Nampak? Cuba kalau kamu ganti. Adu je lah. Adu je lah. Nak ganti lagi. Kamu ganti 1000 pun dia akan dapat kosong juga. Menghampiri kosong. Dia bukan sama dengan kosong. Dia menghampiri kosong. Jadi had n menghampiri infinity 0.5 kuasa n adalah sama dengan kosong. Cukup. Had tu je. Had tu je. Okay. Sesuatu kuasa infinity sama dengan kosong. Kesimpulan dia. Sesuatu kuasa infinity sama dengan kosong. Okay. Setakat ni boleh faham? Sebab tu rumus janjang geometri yang sum to the infinity tu asalnya kamu ada Sn sama dengan A darab 1 tolak R kuasa N sama dengan per 1 tolak R. Okay. Then dia kata S infinity. S infinity sama dengan A 1 tolak R kuasa infinity bahagi 1 tolak R. R kuasa infinity dia akan jadi kosong. Jadi kosong. A 1 tolak kosong bahagi 1 tolak R sama dengan A per 1 tolak R. Nampak? That's why something
kuasa infinity, dia akan menghampiri kosong. Okay. Inilah nama dia, sum to infinity. Ini topik janjang. Okay. Dari topik limit ni lah, dia dapat rumus ni. Okay, boleh faham dekat ni? Okay, yang lain boleh faham. Kalau yang lain tengah-ngah lah apa ke benda dia explain ni, awak cikgu aku tak explain benda ni. Faham Saya rasa cikgu kamu tak explain benda macam ni. Saya excited nak explain benda ni sebab saya minat benda-benda macam ni. Sebab saya minat matematik, sebab tu saya explain detail. Kalau saya tak minat, saya explain cincai lah. Ni kena buat macam ni. Ni kena guna petua ni. Saya tunjuk rumus tu. Kalau minat, dia tunjuk cara derive tu semua tu. Dia kalau orang tu minat, bila explain dia memang auto faham. bukan saya nak kata saya ajak ni jadi auto faham. Tapi serius, kalau orang tu minat, lepas tu dia explain, mesti dia faham. Mesti kamu boleh faham apa yang dia explain tu. Itu ya. Kamu cari kawan kamu yang minat certain subject, cuba suruh dia explain. Mesti kamu faham bila kamu dengar dia explain. Jadi, mana ya? Ni. Okay. Jadi ini kamu akan dapat kosong lah. Okay. Sebab suatu kuasa infinity sama dengan kosong. Yang B ni pun saya tinggal lah. Kamu letak infinity, lepas tu depannya kosong. Sama je jawapannya. Okay. B tu saya tinggal. Okay. Kita masuk ke soalan 9. Macam mana boleh minat math? Kalau peringkat sekolah, saya tak minat math. Saya tak minat matematik modern. Jadi saya tak suka matematik modern. Saya tak tahu. Saya tengok syllabus semua makin merapu lah. Saya minat math lah kalau peringkat sekolah. Tapi kalau peringkat universiti, saya minat segala math tu. Tapi tengok juga dia macam memilih juga lah topik tu. Kalau saya minat calculus, algebra, trigonometry. Tapi kalau statistik ni saya tak mau. Saya tak mau dengar. Saya tak suka. Saya tak suka benda-benda macam tu. Dia macam, benda tu komputer kena buat. Siapa manusia kena buat. Statistik cari mean apa tu. Tak payahlah. Ada. Kan? Statistik mah headache. Actually saya just more to pure matematik lah. Matematik tulen. That's why saya tak minat statistik. Cikgu saya kata statistik ni dia macam dia macam satu sumpahan lah untuk pelajar matematik tulen ni. Dia tak boleh expert statistik. Dia macam sumpahan. Dia macam pelajar matematik tulen ni dia mesti takkan minat statistik. Dia macam sumpahan macam tu lah. Dia macam tu lah. Dia kalau orang yang minat matematik tulen ni, dia memang takkan minat dah statistik. Dia memang tutup telinga, dia tutup mata, tutup buku semua, dia tak mau dengar. That's why saya memang tak suka bercakap pasal mean, lepas tu permutation, combination, lepas tu probability distribution. Saya cukup tak suka apa belajar benda tu. Tapi saya boleh je nak explain benda tu kat kamu. Tapi tengok faham ke tak faham. Saya kalau explain detail ke lah. Okay. Saya tak suka sangat variance apa benda. Saya tak suka. Kalau boleh kat dalam topik subjek admat, saya tak boleh kalau bab tu. Saya jadi macam rimat. Dulu masa syllabus KBSM ada topik statistik. Dia suruh cari mean, lepas tu cari variance, lepas tu cari sisihan apa benda semua tu. Saya cukup tak suka bab tu. Bab tu memang pening. Nasib baik batch kamu, dia ada topik permutation, combination, lepas tu dengan probability distribution. Hak tu lah. Kalau ada masuk topik statistik saya rasa kamu pening. Tapi tu lah, belajar juga dalam matematik modern. Okay, so kita sambung lah. Okay. Simpulannya saya memang just minat XYZ lah. Saya tak minat cari mean lepas tu. Saya tak minat. Ada number saya memang tak suka. Saya tak suka yang kira-kira guna number. Saya tak suka hak matematik yang jenis. Kena pegang kalkulator sentiasa. Saya tak suka. Saya suka hak yang XYZ lepas tu cari, ungkapkan something apa tu. Saya suka tu lah. Lepas tu buktikan bahawa tu saya suka. Hak lain tu saya dah tak mau ambil tahu. Okay. Bukan tak mau ambil tahu. Kena ambil tahu juga sebab nanti mungkin kena ajar apa tu kan. Okay. Jadi kita tengok soalan 9A. Okay. Had n menghampiri infinity 3 per 6 tambah n. Okay. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Macam mana kamu nak buat dengan benda ni? Okay.
Macam saya kata, kamu cuba ganti satu nombor yang terbesar tu. Infinity. Infinity. That means dia boleh jadi 1. Okay. Jadi 3 tambah 6 tambah 1. Okay. Saya kira apa-apa. N kuasa 1. N kuasa 1. Ini koma. 3/6 tambah 1. Kamu akan dapat di sini 0.03. Okay. Yang ini bukan jawapan dah. Ini bukan cara yang sepatutnya sebenarnya. Ini bukan cara yang sepatutnya. Ini bukan cara yang sepatutnya. Tadi tu kamu boleh je buat macam ni. Tapi sekarang ni bila kamu ada pecahan, lepas tu ada infinity, kamu dah tak boleh buat cara tadi tu. Sila jangan buat macam tadi tu. Jangan buat macam tu. Okay. Dia ada cara yang khusus. Okay. Dia ada cara dia yang tersendiri. Okay. 0.03 ni saya letak sini. Okay. Cara dia macam ni. Tengok denominator. Okay. Tengok betul-betul. Cara dia macam ni. Tengok denominator. Denominator dia, kuasa tertinggi dia adalah 1. 1. Kan? Jadi, salin balik soalan. Had n menghampiri infinity, 3/6 tambah n sama dengan, okay, apa yang kamu kena buat bila kamu sedar yang kuasa tertinggi bagi denominator ini adalah 1, kamu kena bahagi semua sebutan tu dengan n. Kuasa 1. Jadi, bahagi semua dengan n kuasa 1. Jadi, 6/n tambah n per n. Macam tu lah. Okay. Dan apa yang kamu kena buat sekarang ni, had n menghampiri infinity, okay, dia akan jadi 3/n, 6/n tambah 1. Okay. Apa yang kamu kena buat sekarang ni adalah, kamu kena tahu yang sesuatu, something, bahagi satu nombor yang besar, kamu akan dapat kosong. Kosong. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba ambil tengok 3/100. Kamu akan dapat apa? 0.03, ya tak? Okay. Dia, kosong lah tu. Kosong enggak lah tu. Kan? Saya ambil lagi 24/1000. Dia lebih kurang kan kosong enggak lah. 0 point something. Kan? Jadi, that means sesuatu number bahagi dengan number yang paling besar, yang very very large, dia akan dapat kosong. Okay. Jadi yang ini bila kita ganti infinity masuk dalam ni. Ni infinity masuk dalam ni. Number yang besar ni. Number yang besar ni masuk dalam ni, kita akan dapat sini. Di sini dia akan jadi kosong. Okay. Bahagi sini dia akan dapat kosong. Tambah 1. Sama dengan kosong. Okay. Setakat ni boleh faham? Okay. Boleh faham Sebenarnya kalau topik ni masuk dalam syllabus kamu pun, dia senang je sebenarnya benda ni. Okay. Saya ulang balik ni. Okay. Jadi kamu dapat had menghampiri infinity, lepas tu dia bagi pecahan. Jadi kamu tak boleh guna ganti macam tadi tu. Jadi first of all, kamu kena buat macam ni. Mula-mula tengok dulu denominator. Pati dulu denominator. Apa yang kamu tahu pasal denominator ni? Denominator ni, kuasa tertinggi dia adalah 1. Tengok kat n, bukan 6. 6 tu memang kita tak lah. 6 tu dah ada bernilai. Kita nak tengok yang pemboleh buah tu. N. Nak tengok n. N ni kuasa tertinggi dia adalah 1. Jadi, apa yang kamu kena buat sekarang ni adalah bahagi semua term tu dengan n kuasa 1. Kalau di sini n kuasa 2, kamu kena bahagi semua dengan n kuasa 2. Kalau di sini dia bagi n kuasa 3, lepas tu tiba-tiba sini bagi n kuasa 2, kamu kena bahagi semua dengan n kuasa 3.
Kalau dia bagi 3N kuasa 4 di sini, okay. Kalau dia bagi macam ni, tengok denominator kuasa tertinggi dia adalah 3, jadi bahagi semua dengan 3. Even tu, dalam ni, kuasa tertinggi dia adalah 4. Kita kena tengok kuasa tertinggi dekat denominator, bukan numerator. Denominator saja. Jadi sekarang ni kita balik pada masalah kita. N kuasa 1. Jadi kita kena bahagi semua dengan 3 kuasa N. 3 N kuasa 1. Ni saya terlupa letak limit. Had. Saya guna BM. Had N menghampiri infinity. Kalau English dia tulis lim ataupun limit. Had N menghampiri infinity. 3 per N. 6 bahagi N tambah N per N. Sama dengan had N menghampiri infinity sama dengan 3 per N bagi 6 per N tambah 1. Jadi, apa-apa number dia bahagi dengan infinity. Saya rasa nak bagi kamu faham lagi, kamu buat macam ni lah. Buat je lah macam ni, nak bagi faham kan. Bahagi infinity. Tapi kalau jadi cikgu mat, jangan buat macam ni. Jangan acak macam ni. Kosong bagi kosong tambah 1. Sama dengan kosong. Okay. Kau boleh ni kamu kena usaha, jangan buat benda macam ni. Saya tengok benda ni macam benda yang sangat bodoh bagi saya. Sangat teruk bagi saya dan adalah satu kesalahan bagi saya. Jadi jangan buat macam ni. Jangan buat. Mohon sangat jangan buat. Okay, 3 per N adalah tak boleh kosong. Kamu just dalam otak kamu letak macam ni lah. Infinity dah masuk dalam N, 3 per infinity kosong. Okay, cukup. Okay. Macam tu je. Okay, setakat ni faham tak? Awak kosong ni macam croissant pun lah. Kosong. Okay. Okay, so kita tengok pada soalan B pula. Ini saya kena tunjuk video. Saya rasa topik differentiation ni kena postpone esok lah. Okay. Soalan B. Had N menghampiri infinity 3N per 5 tolak N. Okay. Jadi apa yang kamu kena buat sekarang ni, tengok denominator. Tengok denominator. Kamu sedap tak? Tadi kita buat ada nama kat sini kan? Yang ada nama tu kamu kena buat gantian secara langsung. Lepas tu pemfaktoran. Lepas tu rationalize. Sedap tak? Sekarang ni saya tak sebut langsung kaedah tu. Baru sebut kan? Dia kalau infinity, kita tak payah guna 3 cara tu. Just buat macam ni je. Dia ada satu cara je. Satu cara je. Okay. Jadi, kalau kamu tengok denominator ni, 5 tolak N. Kuasa tertinggi dia apa? Macam kamu beritahu. Kuasa tertinggi dia apa? Yep. Jadi, kamu kena bahagi semua dengan N kuasa 1. Jadi, salin balik soalan. Ini soalan B. Ini soalan A. Had N menghampiri infinity 3N bahagi 5 tolak N sama dengan makin lama makin ke tepi dah. Okay. N kuasa 1. Jadi kamu kena bahagi semua dengan N kuasa 1. 3N bahagi N. 5 bahagi N. Tolak N bahagi N. Sekian. Wassalam. Lepas tu kamu bolehlah solve. Had N menghampiri infinity. Kita kecilkan sikit harap kamu boleh nampak. Okay. Jadi 3N bahagi N adalah 3 bahagi 5 bahagi N. 5 bahagi N. Nak dapat bahagian. N bahagi N adalah 1. Okay. Jadi buatlah 3 bahagi. Ini kalau kita letak nombor paling besar contoh infinity lah. Kan? Dia jadi kosong. Kosong tolak 1 sama dengan negatif 3. Dapat negatif 3. Okay, setakat ni faham? Okay. Saya ada cara yang paling pendek. Cara yang paling pendek. Cara ni kamu perhati saja boleh dapat lah. Cara ni kamu perhati saja boleh dapat lah.
Okay, cara dia macam ni je. Tapi saya kena tunjuk lah, kena tulis juga lah. Kalau saya ajak kamu perhati saja, macam mana kamu nak tenung kan? Kena tunjuk lah macam mana nak tenung tu. Okay, macam ni. Okay, saya tunjuk soalan A sekali. Okay. Saya rasa kena tunjuk soalan B tu Tunjuk soalan B dulu lah. Okay. Had N menghampiri infinity, 3N bahagi 5 tolak N. Okay. Apa yang kamu kena buat sekarang ni adalah, first of all, atas ni, kat atas ni, siapa yang paling tinggi kuasa dia? Kuasa paling tinggi dia siapa? Ya, 1 kan. So, 3N dia lah kan? 3N lah. Boleh dia buat tanya ada 1 tinggi dah kan? Tu. Okay, 3N je lah yang paling tinggi kat atas ni. Okay, bahagi dengan siapa kuasa paling tinggi kat bawah? Negatif N kan? Jadi, negatif N sini. Jadi, 3N bahagi negatif N sama dengan negatif 3. Dah, cukup. Kalau kamu perhati saja, nak perhati saja, kamu tengok ni. Paling tinggi atas ni, paling tinggi bawah ini. Lepas tu 3N bahagi negatif N sama dengan negatif 3. Okay, dapat? Boleh faham? Boleh faham? Okay, yang ni pun sama. Untuk soalan A, okay, wujudkan satu benda baru, kosong N. Okay, tengok. Kuasa paling tinggi adalah N kuasa 1. Okay, dia adalah kosong N. Okay, kat bawah, kuasa paling tinggi dia adalah 1N bahagi 1N sama dengan kosong. Tu, kosong. Okay, boleh ikut. Jadi, kalau kamu nak confirm jawapan kamu, kamu boleh guna cara tenung saja dapat jawapan. Yang ni semua function pun boleh guna. Tapi janganlah buat, jangan pergi tenung tu kamu pergi tulis negatif 3. Macam mana pun bahasa pun tenung kali tengok dapat jawapan. Benda murid ni dah serta apa betul ke debat ni. Betul dah hentam. Okay. Jadi kena tunjuklah juga working ni. Saya ajak kamu tenung saja dapat jawapan ni untuk bagi kamu confirm jawapan kamu dapat tu betul ke tak. Okay. Now kita tengok pada soalan yang seterusnya. Okay. Cuba kamu buat cara tenung tengok dapat jawapan. Okay. Kita try cara tenung tadi tu. Okay. Kat atas, kuasa paling tertinggi dia adalah N kuasa 2. Okay. Kat bawah, kuasa paling tinggi dia adalah 2 kuasa N kuasa 2. 2 kuasa N kuasa 2 apa? 2N kuasa 2. Okay. Jadi, bila kita bahagi semua ni, kita akan dapat 1/2. Okay. See? Okay, jadi this is our answer. Should be 1/2. Sepatutnya 1/2. Okay. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita kena bagi dapat 1/2. Kita kena try bagi dapat 1/2. Okay, jadi macam mana? First of all, tengok denominator dulu. Had N menghampiri infinity, 1 tambah N kuasa 2, 3 tambah 2N kuasa 2. Okay, tengok denominator. Denominator kuasa tertinggi dia adalah N kuasa 2. Jadi, apa yang kamu kena buat adalah bahagi semua dengan N kuasa 2. 1 tambah N kuasa 2 bahagi N kuasa 2. Saya buat macam itu lah. 1/N kuasa 2 tambah N kuasa 2 bahagi N kuasa 2. 3/N kuasa 2 tambah 2N kuasa 2 bahagi N kuasa 2. Jadi, di sini kamu akan dapat ini kosong. N kuasa 2 bahagi N kuasa 2 adalah 1. 3/N kuasa 2 adalah kosong. 2N kuasa 2 bahagi N kuasa 2 adalah 2. Jadi kita akan dapat 1/2. See? Jawapan dah. Sama. Okay. Untuk soalan B. Okay. Soalan B pun sama. Cuba kita tenung tengok. Okay. Tengok. Kuasa tertinggi dekat atas ni adalah N kuasa 3. Okay. And 2N kuasa 3. Okay. Ambil sekali perkali kat depan ni. 2N kuasa 3. Bahagi. Okay. Kuasa tertinggi kat bawah ni adalah 5N kuasa 3. Okay. 5N kuasa 3. Bahagi semua ni. 2/5. Okay. So, jawapan dia sepatutnya adalah 2/5. Jadi, apa yang kamu kena buat sekarang ni? Cuba tunjuk working dia. Had. B ni saya tinggal lah, kamu buat sendiri. Kamu cuba buat sendiri sebab dah 3 soalan dah saya tunjuk ni. Okay. B tu kamu buat sendiri.
Okay. Okay, ada yang nak tanya soalan? Tak ada. Okay, yang lain? Tak ada soalan? Tak ada Okay. Ini pembezaan menggunakan prinsip pertama. Saya tak berminat kot nak apa ajak pembezaan prinsip pertama ni. Saya rasa mungkin esok lah kot. Saya rasa dah banyak sangat ni topik limit ni. Limit tu apa? Limit tadi tu yang buat cara rationalize perfaktoran. Lepas tu macam-macam gantian. Lepas tu infinity lagi. Panjang tu topik limit tu. Dah 1.5 jam dah saya explain. Okay. Yang prinsip pertama ni saya tak mau ajak lagi. Pembezaan pun saya tak mau ajak lagi. Saya mungkin ajak esok Esok saya boleh buat kelas lah esok. Kamu nak join tak kalau esok saya buat kelas? Okay. Kalau esok tak boleh, saya pun rasa macam esok tak boleh sebab saya ada kelas berbayar sebenarnya. Saya ada kelas tuition sendiri juga. Saya ajak budak. Saya rasa esok saya tak boleh. Saya mungkin buat minggu depan kot. Okay, kita sambung minggu depan. Okay, saya sambung minggu depan. Saya sambung minggu depan macam biasalah hari Khamis. Saya akan buat macam ni setiap minggu tu kita buat. Rabu untuk Form 4, Khamis untuk Form 5. Oh, saya baru perasan bersepah kemarin tu ramai. Sebab kemarin tu Form 4 masuk. Hari ni Form 4 tak masuk sebab tu nampak 9 orang lah. Saya tak habis lagi lah. Saya tak habis lagi. Aduh, thank you. Kenapa? Tak habis lagi. Ada benda lagi nak tunjuk. Saya ni ada lagi shortcut saya nak tunjuk kat kamu. Ni shortcut ni kamu jangan guna. Tapi saya nak tunjuk juga untuk ke apa? Untuk kamulah untuk nak menyenangkan kamu. Okay. Baik. Shortcut dia inilah. Topik ni. Hard lagi. Still hard. Okay. Ini kan. Tadi tu kita buat tadi tu. Yang tadi ni kita buat ganti kosong. Ganti dua yang kamu tengok asal lah. Okay, saya tengok soalan A. Soalan A. Had L menghampiri 2, 4 tolak N kuasa 2 bahagi 2 tolak N. Okay. Okay. Bila kamu ganti 2 masuk ni. 4 tolak berapa kali nak tunjuk? 2 tolak 2 sama dengan kosong per kosong. Okay. Kosong per kosong. Once kamu dah dapat kosong per kosong, kamu kena pemfaktoran. Kamu kena buat pemfaktoran. Okay. Ada satu cara lain kalau kamu tak guna pemfaktoran. Cara dia macam ni. Jangan buat dalam exam. Jangan buat. Just nak confirm saja. Confirm jawapan je. Okay. Cara dia macam ni. Saya rasa kamu dah belajar dah kan pembezaan? Kan? Semua dah belajar dah kan pembezaan kan? Sekarang dah bulan berapa dah ni? Takkan tak belajar kan? Patutnya dah habis 4 bab dah dalam tahun ni. Untuk 3-5. Sikit je. Saya rasa pembezaan dah belajar. Buat turun kuasa apa. Dia sikit je. Pembezaan dia. Kecil je. Okay. Dia macam ni. Kamu tengok bila kamu dapat kosong per kosong. Had N menghampiri 2. Apa yang kamu kena buat sekarang ni? Bahagi. Buat pembezaan ke atas. 4 tolak N dx lah. Kalau ni variable ni N, kamu letaklah D dN. N kuasa 2 bahagi D dN. 2 tolak N. Okay. So, right now, differentiate kan? Okay. Had N menghampiri 2. Okay. Yang atas ni kamu akan dapat negatif 2N. Ya tak? Yang bawah ni bila kamu differentiate, kamu akan dapat negatif 1N. Jadi, kamu akan dapat 2N. Jadi, ganti masuk 2 ni, masuk dalam ni, kamu akan dapat 2 darab 2 sama dengan 4. Okay. Nampak jawapan dia? Tu. Okay. So, saya rasa saya kena end dah kelas. Okay. Ada yang tak faham? Okay.
Semua faham Okay, saya rasa saya kena end lah kelas sebab saya end lah. Sebab tak, saya cerita kat kau. Okay, saya rasa sampai sini saja kot. Okay, semua terima kasih. Minggu depan kita jumpa lagi. Sama. Bye. Kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam grup.